Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat pagi Sarina dan juga rakan sekerja beliau. Saya ingin memberi definisi terlebih dahulu mengenai kesalahan bahasa ini. Apa yang dimaksudkan dengan kesalahan bahasa di sini ialah kesalahan yang sering kali ataupun kerap kali kita lakukan dalam membuat sesuatu ayat. Jadi kesalahannya ini yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan dari segi tata bahasa, seperti ejaan, tanda baca, penggabungan kata atau pembentukan kata, penyusunan ayat, dan kesalahan-kesalahan bahasa lain seperti penggunaan kata kerja ataupun kata nama dan seumpamanya. Jadi ini adalah juntrah. Kalau orang kita ni kita juntrah banyak yang sering berlaku di mana sahaja, di sekolah, seperti dalam karangan kah, ataupun surat keliling kah, dan di tempat kerja kita di sendiri seperti dalam minit, memo, surat-suratan. Dan juga di tempat-tempat awam. Tempat-tempat awam itu seperti restoran, kedai-kedai, pasaraya, sering berlaku di sini kalau kita lihat kesalahan-kesalahan bahasa tu. Juga yang ini penting juga ialah di media-media massa ataupun seperti akhbar-akhbar, radio, dan bahan-bahan cetak yang lain. Jadi konsep kesalahan bahasa ini sebenarnya amat luas dan besar, tapi kerana dalam segmen bahasa kali ini adalah sangat terhad, jadi saya akan lebih menumpukan kepada kesalahan-kesalahan bahasa dalam iklan. Seperti papan tanda, papan perniagaan, label, notis, risalah, brosur, kan lentang dan sebagainya. Baik, jadi kita akan kecilkan ruang lingkup perbincangan kesalahan bahasa itu lebih kepada apa yang dinyatakan oleh Puan Nisa sebentar tadi. Barangkali juga ni Tuan Najah ingin sekali kita ni mengetahui apa bentuk kesalahan yang sering didapati pada perkara-perkara telah penyatakan tadi. Jenis-jenis perkataan. Baik, ada beberapa bentuk kesalahan bahasa yang kita ni sering hadapi, macam 5 teratas lah yang ada dalam 5 teratas, seperti ejaan, kesalahan-kesalahan ejaan, seperti yang kita ni melihat dalam visual nanti insya-Allah yang seperti kita bawakan. Itu adalah contoh sahaja. Contoh sebahagian daripada kalau dapat kita terangkan. Kalau di sini kesalahan ini kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. Ini adalah bentuk papan tanda ataupun notis. Di mana kesalahannya, Puan? Kalau kita dapat lihat di dalam ni. Telefon, ejaan. Itu kan? Itu adalah ejaan, kesalahan ejaan. Okey. Dan ini juga adalah menjual karpet. Karpet tu karpet, bukan karpet. Permaidani harusnya frame. Itu frame atau bingkai gambar. Itu ada beberapa kesalahan di sana. Dan juga ini ada beberapa kesalahan di sana adalah seperti kapak. Kapak tu. Kapaknya. Kapak ni kalau kita ni orang mula kapak ni adalah ini kesalahan semantik. Bukan ejaan. Sebenarnya maksudnya tu car park, tempat letak kereta. Tempat letak kereta. Dan juga pam angin tu sana pam. Ini bukan apa ni kali Puan Anissa? Dimelayukan. Direct translate ni. Dimelayukan kapak ni. Ya, ini cuma contoh-contoh. Contoh saja yang sering kali. Dan ini ada pencampuran kod bahasa rojak di sana. Bahasa rojak. Ya betul. Bukan kesalahan. Semantik yang walaupun kecil tapi impaknya besar. Ya, betul. Dan kadang-kadang mengundang rasa lucu kepada kita. Dan kontroversi kena sales girl, dia diterjemahkan menjadi penjual sana. Penjual gadis itu maksudnya lain kan? Ya, memang lain. Bukan lain. Jurujual lain. Tapi yang ini kalau kita lihat daripada sini bukan di negara kita. Bukan. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Ini hanya contoh. Contoh, ya. Saya hanya melihatkan jenis-jenis kesalahan. Jenis kesalahan. Dan
ini mungkin saja berlaku di tempat kita. Kita yang ini lagi. Ini adalah kesalahan semantik juga, mungkin terjemahan langsung, secara langsung, literal. Direct ini. Direct translation. Mungkin Google Translate. Dan ini kesalahan ejaan, salah satu saja. Dilarang menampang. Satu saja kesalahan ejaan akan menimbulkan makna yang lain. Makna yang lain. Ya, betul. Memang betul. Ini adalah satu. Dan ini mungkin ruang data ya, bukan data room. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kesalahan yang kita sering hadapi ya. Mungkin banyak lagi kesalahan lain yang kita tidak dapat paparkan di sini ya. Dan di sini juga di jalan bukan dijalankan, sepatutnya dijalankan. Di jalan maksudnya adalah mengarah kepada tempat laluan. Di jalan. Semakin banyak kita lihat contoh-contoh tu, semakin ingin tahu lagi saya. Ingin tahu, memang betul. Ini ada bahasa rojak dan juga kesalahan ejaan ya. Inilah kadang-kadang merosakkan tentang bahasa. Dan banyak lagi sebenarnya. Dan ini adalah contoh salah terjemah. Ada yang salah terjemah, ada yang salah semantik dari segi maksud ayat. Dan ini yang terakhir, amaran kawasan kolam pasang semasa saya pun tidak takungan air akan hujan lebat. Ya, ini adalah contoh mungkin terjemahan literal. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kesalahannya, iaitu ejaan yang seperti kita lihat tadi, ada yang patut dicantumkan, dipisahkan. Sepertinya di jalan, dijalankan tu kata kerja harus ditemukan. Dan juga kita banyak lagi ya dalam kalau kita sering melihat atur cara biasa ditemukan, sepatutnya dipisahkan. Dan banyak lagi kesalahan semantik seperti yang kita lihat tu didakwah, bukan didakwa jadi didakwah. Lainnya maksudnya sudah lari daripada asal. Dan juga pencampuran kod di sana kita lihat ataupun kita kenali dengan istilah bahasa rojak. Jadi ini banyak sekali berlaku di negara kita sendiri, banyak sekali berlaku pencampuran kod ni dengan bahasa Inggeris dan bahasa lain juga, bahasa Melayu juga. Bahasa sebutan Inggeris kena Melayukan ataupun bahasa Melayu diinggriskan. Jadi dari segi pencantuman ejaan tu lain pula. Memang macam itu. Memang kadang-kadang jalak-jalak tu depan mata kesalahan itu. Dan juga dan akhir sekali bentuk kesalahan yang ada yang tadi itu adalah terjemahan literal ataupun komputer yang berbantukan komputer. Sebenarnya tidak salah kita menggunakan komputer untuk membantukan terjemahan, tetapi harus diselaraskan lagi ya dengan pengetahuan kita ni dalam bahasa Melayu. Sebab itu alhamdulillah pada ketika ini kalau kita lihat daripada pihak-pihak jabatan-jabatan kementerian, jabatan kerajaan, sama ada kementerian-kementerian ataupun NGO, mereka pada kini begitu prihatin tentang terjemahan-terjemahan daripada bahasa Inggeris ke Melayu. Sebab itulah bagi Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka telah pun menyediakan, kadang-kadang dirujuk kepada pakar mereka apakah perlu untuk ditranslate ataupun diterjemahkan. Kemudian satu daripadanya yang paling kemusak sekali ialah tulisan Jawi yang mereka memperpaparkan. Kadang-kadang tulisan Jawi itu di bawah pula daripada tulisan Rumi. Kemudian besarnya lagi, mestilah besar lagi. Jadi ini adalah perlu untuk diketahui dan diwatakan. Lebih-lebih lagi kata orang tentang direct translation. Inilah jadinya yang tadi dapat kita lihat. Betul. Jadi tapi ada kalau kita melihat juga label-label perusahaan umpamanya Jawi senang kita mungkin menjawi, diijakan kepada Jawi tapi apabila ianya cuba dirumikan perkataan tersebut tidak ada makna dalam bahasa Melayu. Apa antara lain barangkali inisiatif dari Dewan Bahasa apabila perkara itu dirujuk ke bahagian habis kita? Memang ada di antaranya ini
menyangkut paut dengan perkataan-perkataan moden ya, macam sushi. Kita tidak ada perkataan itu dalam bahasa Melayu ya. Jadi kita akan kekalkan. Kalau bentuk-bentuk kata pinjaman ataupun kata nama khas ya, kita akan kekalkan. Tapi untuk terma yang generik ataupun lebih umum seperti kedai atau restoran, kita akan diterjemahkan. Macam kedai makan macamnya. Jadinya restoran itu apakah itu sudah jadi perulangan. Beri perulangan kan? Sebab itu kedai makan, restoran dan lain-lain. Sudah ada kelewahan. Betul. Ya, perkara yang perlu untuk kita ketahui. Dan saya percaya bagi setiap label-label tertentu yang akan dipaparkan, kalau kita ni menupukan di Brunei sajanya, sebelum barang itu dipasang, selalunya kita ni akan menghadapkan perkara ni merujuk sebagai proofreading Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi kenapa masih ada berlakunya itulah kecompang-campingan bahasa tu masih ada je, kan ada? Ya, memang ada beberapa sebab yang menyebabkan kesalahan bahasa ini berlaku dalam bahasa-bahasa periklanan. Salah satu daripadanya adalah kurang peka. Pemohon itu kurang peka tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul dan baik. Seperti pekerja-pekerja umpamanya memang mereka menghadapkan permohonan kepada agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk memantau kesalahan bahasa ini, tetapi setelah dibuat oleh orang asing, di sinilah berlakunya kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak lagi rujuk sekali lagi kepada pakar-pakar bahasa. Jadi terus dipasang, kadang-kadang terus dipasang tanpa melalui saluran-saluran yang betul lah sepatutnya. Dan juga ada yang terus saja menulis ataupun memampangkan segala iklan tanpa membuat rujukan terlebih dahulu, melihat kamus ataupun menanyakan kepada pihak-pihak yang tertentu bukan lagi orang Indah merujuk Indah lagi minta kebenaran tu. Itu satu perkara. Jadi bagaimana pihak Jabatan Dewan Bahasa lah melihat sendiri, misalnya saja ada paparan-paparan ataupun label-label yang dipaparkan yang artinya tidak menyenangkan, kemudian tidak mengikut makna-makna yang tertentu. Jadi apakah tindakan yang perlu diambil? Mungkin ada. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, di negara kita Brunei Darussalam ini orang-orangnya indah camah mata, prihatin. Kami sering menerima aduan dari orang ramai melalui WhatsApp, melalui email, kadang-kadang ada dalam ruang-ruang akhbar. Ada dikongsi di laman sosial. Memang ada kita menerima laporan-laporan atau aduan orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan bahasa. Tapi sukacita saya kabarkan di sini ialah Dewan Bahasa sebenarnya kuasa Dewan Bahasa adalah hanya untuk menegur, memberi teguran sahaja, tunjuk panduan lah. Tapi kalau untuk menurunkan papan tanda atau segala periklanan jenis iklan itu adalah di luar bidang kuasa Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya. Lebih kepada bandaran ataupun perancang bandar dan desa. Ada dua agensi yang bertanggungjawab. Sebab itulah mungkin orang ramai tidak tahu hal ini. Mereka hanya Dewan Bahasa. Ya, betul. Memang betul. Kalau saya sendiri tidak peka, kadang-kadang itu memang label itu semua. Kenapa Dewan Bahasa tidak meluruskan? Kalau dari segi kesalahan bahasa tu memang tapi dari segi kuasa untuk memberikan tindakan kuasa, mengambil tindakan-tindakan undang-undang ataupun menurunkan bena-bena, itu adalah bukan bidang kuasa Jabatan Dewan Bahasa itu sendiri. Kita hanya memantau dan memberi teguran ke dalam kepada mereka yang membuat kesalahan-kesalahan bahasa itu. Alhamdulillah. Jadi pastinya Dewan Bahasa juga akan tidak secara langsung memberikan tunjuk ajar lah kepada pemilik ataupun orang kita ni punya papan tanda tersebut, apa yang patut dibuat dan memperbetulkan barangkali ini. Dewan Bahasa pun setakat ini banyak memberikan kursus bahasa Melayu kepada jabatan-jabatan kerajaan dan juga bukan kerajaan, NGO dan juga kepada mereka yang akan menduduki taraf kerajaan
kerakyatan, kerakyatan. Betul. Dan juga dan insyaAllah di masa akan datang kami akan memberi taklimat kepada peniaga-peniaga, pengiklan-pengiklan dan juga duta-duta, pekerja-pekerja luar asing di negara kita. Yang paling penting juga kalau dapatlah diterapkan ke dalam bidang-bidang media juga, kerana media memberikan peranan di dalam memberikan maklumat-maklumat yang terkini, misalnya di dalam akhbar-akhbar. Kadang-kadang kalau kita lihat pula juga dalam akhbar-akhbar tersebut, kadang-kadang banyak kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam bidang kuasa mereka juga sendiri. Jadi mungkin apakah tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memantau kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku? Ya, inilah yang saya katakan tadi. Kita akan terus-menerus memantau, memberi maklumat kepada orang awam mengenai kesalahan-kesalahan bahasa dan juga memberi kursus-kursus bahasa Melayu pada orang awam yang berminat. Kita alulukan, boleh memohon kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk minta kursus bahasa Melayu. Betul ya. Sebenarnya target audience ataupun sasaran itu peserta tu memang orang siapa saja sebenarnya. Siapa saja. Tapi kita ni sendiri pun boleh barangkali secara sukarela untuk mendapatkan taklim ataupun kursus berkenaan. Kalau dari segi bahasa ni memanglah, apatah lagi kalau orang dari segi pertuturan tanda cemanian ni bercakap tu kadang-kadang tanda sendiri indah menyedari yang ada kesalahan akan sentiasa berlaku. Tidak ada istilah perfect sana ataupun tapi adalah barangkali lebih baik kalau kesalahan bahasa tu kita dengar dan kerana ia akan berlalu begitu saja. Tapi kalau apa yang kita bincangkan hari ini, papan tanda dan sebagainya, ia tetap tertera dan terbentang di sana. Jadi orang akan sentiasa melihat kesalahan tersebut. Jadi memang barangkali juga dalam bidang tugas Anissa sendirilah dalam orang pengawalan dan pengurusan bahasanya. Apa antara cabaran-cabaran lain juga dalam menjalankan bidang tugas ini? Banyak sekali. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu disebabkan oleh pelakunya sendiri, tanpa merujuk kepada kita ataupun itulah masalahnya orang kita ni sebenarnya maklumat di hujung jari sudah ada. Jadi senang kan kalau untuk merujuk kamus tu senang saja. Buka beli kan, itu adalah jalan yang paling mudah. Jadi cabarannya banyak. Salah satu daripadanya ialah tidak melalui saluran yang betul seperti yang saya katakan tadi. Terus saja membuat ikut sendiri punya translation. Kemahuan diri mentranslate atau adakah juga dari segi peruntukan akta bagi mereka yang disabitkan melakukan kesalahan penggunaan bahasa khususnya dalam papan iklan ini? Kita sebenarnya belum ada sebenarnya akta yang boleh mendenda ataupun mengambil tindakan kepada kesalahan-kesalahan pelaku-pelaku kesalahan bahasa inilah. Puan, kalau dapat kita kongsikan, kalau kita lihat daripada secara lisan ataupun penulisan dan pertuturan ini amat penting. Secara lisan masih nampak kita lihat, secara penulisan masih nampak, akan tapi pertuturan kadang-kadang susah untuk kita lihat. Jadi kalau dapat saya ambil 3 contoh secara pertuturan. Misalnya penggunaan mereka. Kalau mereka ada salah digunakan, kadang-kadang penggunaan tersebut adalah digunakan kadang-kadang bukan saja orang-orang biasa, akan tetapi orang-orang yang para-para. Kemudian orang-orang ramai. Sedangkan orang ramai itu sudah menunjukkan kepada ramai. Dan satu lagi yang paling rusak bagi kita melakukan sebagai orang Brunei lah, kadang-kadang ada orang makin sang suami, sang isteri. Sedangkan kalau kita lihat sang ni adalah kepada binatang. Sang kencil, sang buaya, sang harimau. Ini kadang-kadang mereka tersasul menyebutkan sang isteri, sang suami, sang pasangan. Jadi bagaimana itu ada satu juga perlu untuk kita betul. Kadang-kadang dari segi pertuturan pun susah kita hendak membendung kesalahan-kesalahan bahasa ini kerana sudah terbiasa mungkin. Dan inilah yang perlu kita ni perbaiki lah. Dari satu semasa ke semasa lah, dengan memperkasakan lagi penggunaan bahasa Melayu. Betul sekali. Kadang-kadang ada juga bidang tugas
seseorang individu itu memerlukan orang kita ni sebagai umpamanya kita dalam bidang penyiaran dan penerbitan ni kan. Betul. Apabila kami melihat dan mendengar rakaman suara bersama dengan artis satu, mereka para jadi adalah tanggungjawab kami selaku penerbit itu untuk orang membetulkanlah selaginya dapat. Sekurang-kurangnya kita ni cuba mengurangkan kesalahan bahasa yang dituturkan oleh si penutur itu. Dan mungkin dari segi pertuturan tersebut kadang-kadang orang Brunei kata ikut-ikutan kadang-kadang sang ni digunakan oleh negara-negara lain yang menyebabkan lain. Kemudian ada perkataan misalnya baby. Ada perkataan yang lain daripada negara lain yang boleh kita kaitkan kepada sebutan yang tak baik. Artinya kadang-kadang ini adalah satu daripada ikut-ikutan pengaruh. Jadi bagaimana Puan? Kalau dilihatlah. Fenomena bahasa sentiasa berubah, tidak statik. Dinamik dan kadang-kadang ia menjadi satu trend meminjam bahasa-bahasa luar untuk digabung pakai ke dalam bahasa Melayu. Jadi inilah yang antara fenomena bahasa yang kita hadapi sekarang ni dan mungkin akan terus berlaku dan ini kalau tidak kita tegur ataupun kita tidak perbaiki akan terhakislah nilai-nilai ini bahasa Melayu yang baik dan betul. Yang betul itu. Betul selagi ini dapat diperbetulkan. Sebab itulah tanggungjawab 4 negara iaitu MABIMS memainkan peranan di dalam mementrai lagi tentang bahasa-bahasa yang digunakan. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang boleh digabungkan di dalam 4 negara. Akan tetapi kadang-kadang ada 4 negara yang tidak boleh ataupun ada percuma pengertian yang lain daripadanya. Perkataan sama tapi membawa pengertian lain. Yang lain. Berbeza-beza. Artinya orang kalau akan merujuk tentang bahasa-bahasa yang boleh digunakan dan membawa pengertian macam mana, kita ni boleh dapatkan Kamus Nusantara. Kamus Nusantara. Perlu ada di sini. Perlu ada. Baik, semoga terus maju jaya dalam bidang diceburi kepada Anissa dan cukup seronok sebenarnya baru topik kecil saja. Sedikit saja. Baru sedikit adalah kesalahan berbahasa, salah siapa, sebenarnya tanggungjawab kita ni